Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Hormati Tuan Nazir, Tuan Nazir, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari Pak Kurnianya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita berhimpun bersama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini berikan sedikit inspirasi kepada kita untuk sama-sama kita dapat memahami dan mengambil sedikit manfaat daripada hadis yang saya nak kongsikan kepada kita semua. Itulah hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala: Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ijafala an-nasu qabilahu wa qila قد قدم رسول الله قد قدم رسول الله قد قدم رسول الله فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Rawahu Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Saya sebelum baca hadis ni biasanya saya akan perkenalkan dulu para sahabat atau para perawi hadis supaya kita ni boleh kenal dengan perawi-perawi ataupun boleh kenal dengan sahabat-sahabat Nabi. Sebab kadang-kadang kita tak berapa kenal sangat sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita dah belajar ataupun kita dah dengar tentang hayatus sahabah, kehidupan para sahabat, dan itu antara yang menjadikan hati kita ini lebih bersih, dipanggil sebagai tazkiyatun nafsi ataupun tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Kita ni kadang bagus solat, ngaji Quran, baguslah, tapi bab akhlak tu kurang sikit. Bab tazkiyah tu nufus tu kurang sikit. Maksudnya daripada sudut kita punya mazmumah lah, bahasa mudah. Kita akidah bagus, ibadah bagus. Sudah pasal saya ni berhadapan dengan orang-orang yang pergi masjid. So saya kita main topik ada berkaitan dengan tak perlu betulkan lagi lah orang yang tak pergi masjid. Pasal saya memang betul lah. Cuma dia ada sikit lagi nak betul. Bab hati tu kadang-kadang hati tu tak apa nak bersih. Ni bukan saya sebut ni, Allah yang sebut. Kalau kita tengok daripada sudut ayat-ayat Al-Quran, biasa kita dengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya setelah daripada nida seruan itu pasti akan ada perintah ataupun larangan. Kita ambil larangan. Dan
Allah kata dalam surah Al-Hujurat, contohnya dalam ayat ke-12, Allah kata ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhkan sangka buruk kepada manusia. Kalau kita dah fikir di akal kita, kan orang tu orang beriman yang Allah panggil. So kenapa nak kena sebut juga jangan sangka buruk? Manusia dia dah beriman dah. Padahal yang apa yang ulama-ulama tafsir bahaskan ialah ya ayyuhallazina amanu, ini bagus dah kita daripada sudut ibadat, akidah bagus dah. Tapi daripada sudut sangkaan buruk tu masih ada. Wala tajassasu, kata Allah, wahai orang beriman, jangan cari keaiban orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wahai orang beriman, jangan mengumpat sebagai kaum yang lain. Ini paling banyak mengumpat. Walaupun dia orang yang pergi masjid, walaupun orang ini menjaga sembahyang, tapi dalam keadaan dia ada sikit nak kena betul. Bukan maksudnya dia tak beriman, kan al-imanu yazidu wa yanqus, dia tambah kurang iman. Sekarang kita sedang duduk dalam majlis ilmu tinggi lah, kita beriman, tapi keluar kita tak tahu. Keluar tu mengumpat, keluar tu fitnah orang, keluar terus buat benda-benda maksiat. Down balik, tunggu balik iman dia macam tu. Sebab tu kita ni bagus daripada sudut ibadat. Sebab yang kategori adalah fardu ain, dia panggil. Dia bukan kategori fardu kifayah. Kata nak belajar tak apalah, saya nak belajar buat ibadat solat saja. Tak boleh. Fardu ain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam, laki-laki maupun perempuan. Jadi fardu ain itu ilmu apa sahaja? Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ni yang kita sedang bincang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Sebab kadang ada orang yang dalam keadaan bagus tapi jiran dengan jiran, sedangkan Nabi kata dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dimuliakan jirannya. Tapi kadang kita dengan jiran bergaduh setahun 2 tahun tak bercakap, tak tegur siapa, bergaduh pasal parking, padahal kita ulang alik ke masjid. Sebab saya ni, kita ni kalau boleh nak bagi kesedaran, kadang-kadang kita tidak baik dengan sebab kita ini adalah orang yang ulang-alik ke masjid. Bukan saya nak kata tuan-tuan semua, tak, kita semua lah, supaya muhasabah bagi kita semua, kan? Berkaitan dengan apa yang ada dalam hati kita, inilah yang kita kena bersih. Sebab itu Allah semua kita jaga hubungan dengan Allah dan manusia. Hamdu minallah wa hamdu minan nas, bukan hamdu minallah semata-mata. Ada orang sampai boleh bangun 3-4 pagi bangun qiyamul lail. Pagi-pagi dah maki hamun isteri, pagi-pagi dah tunjuk kepada isteri breakfast tak siapkan lagi, maki hamun, kan? Padahal dia adalah orang yang bangun 3-4 pagi, bagus jaga hubungan dengan Allah. Sepatutnya makin bagus kita jaga hubungan dengan Allah, makin bagus dalam hubungan dengan manusia. Kenapa something wrong dengan hubungan dengan manusia? Ada masalah hubungan kita dengan Allah, kan? Patut kita makin dekat dengan Allah, makin dekat kita dengan manusia. Ni makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan masjid, makin sombong. Something wrong, kan? Itu kena muhasabah balik diri kita. Sebab itulah antara yang kita bawakan pada pagi ini adalah untuk kita nak memberitahu pada kita semua kira berkaitan dengan tazkiyatun nufus ataupun penyucian jiwa. Dan antara penyucian jiwa yang paling berkesan ialah dengan meneliti ataupun menelusuri sirah-sirah Nabi dan juga sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu kalau kita tengok sirah Nabi 63 tahun, siapa yang kaji dan belajar tentang sirah Nabi SAW, sikit sebanyak dia akan dapat kesan daripada sirah. Sebab Nabi 63 tahun, 40 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi berumur 40 tahun, Nabi adalah orang yang digelarkan sebagai as-sadiqul amin, orang yang benar bagi dipercaya. Maksudnya dia tak pernah menipu. Kita pun tak ingat fikir macam mana Nabi tak pernah menipu. Kita umur 60 tahun, 70 tahun berkali menipu panjang umur hidup itu. Banyak sahaja. Tu yang kita katakan tadi bahawa sejarah Nabi SAW 23 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jangan ceritalah lagi banyaklah hebat kan akhlak Nabi. Nabi maafkan orang yang buat kesalahan pada dia ketika mana pembukaan kota Mekah dari masuk 8 Hijrah. Tapi ketika itu orang semua takut Nabi balas dendam. Pasal dulu Nabi ini dikutuk, dihina. Nabi ini digelarkan sebagai majnun, gila. Nabi ini digelarkan sebagai asatirul awwalin, yang bawa cerita dongeng. Nabi digelarkan sebagai tukang sihir. Takutlah mereka bunuh pakcik Nabi, mereka bunuh sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan. Bila mereka dapat masuk, ketika Nabi dapat masuk ke Mekah, semua orang lari pergi Taif, pergi Yaman, jauh nak daripada Mekah sebab takut Nabi balas dendam.
Tapi apa yang Nabi buat? Nabi keluarkan kata-kata yang sama macam Nabi Yusuf, maafkan abang dia. Dalam surah Yusuf kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi kata pada penduduk-penduduk Mekah, la tasriba alaikumul yawm. Hari ini tak ada langsung kecelakaan ke atas kamu. Tak ada, aku tak nak balas apa pun hari ini. Nabi kata, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa masuk rumah Abu Sufyan semua selamat. Ini tanda bahawa Nabi nak maafkan semua orang. Nabi tak nak balas. Dan akhirnya turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, kata Allah, pembukaan kota Mekah, wal fath, pembukaan kota Mekah, Allah kata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Sebab akhlak Nabi. Nabi suka maafkan orang, Nabi tak balas dendam. Ini akhlak yang penting. Kita bukan hanya fokus kepada ibadat. Ibadat itu salah satu juga fardu ain. Tapi bab akhlak ataupun tasawuf ini lebih utama sebab dia melambangkan Islam. Kan kadang-kadang kita pernah dengar ada orang yang dia pakai kopiah tapi dia punya perangai tak bagus. Nanti orang kata dia itu pakai kopiah je lebih. Ini yang kita tak nak rosakkan imej Islam. Sama pakai tudung empat. Dia itu pakai tudung je lebih tapi perangai mulut. Itu tak nak. Itulah tasawuf. Sebab kita membawa imej Islam. Bila membawa imej Islam, maka kita kena bawa apa yang diajarkan akhlak oleh Nabi SAW. Dan saya sebutkan tadi bahawa itulah antaranya yang kita katakan antara yang paling terbesar kita dengan melihat sirah-sirah Nabi SAW atau para Nabi dan Rasul. Ataupun yang saya nak sebutkan hari ini adalah berkaitan dengan sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat ada 140,000 orang tu. Ini kiraan paling banyak para ulama. Ada yang kata 120, ada yang kira 90. Tak apalah, itu ada khilaf para ulama. Tapi yang paling banyak pernah ulama kira adalah 140,000. Ini berdasarkan kiraan para ulama ketika Nabi berada di Arafah, wukuf di Arafah, masa itu ada 140,000. So sahabat ini kira yang pernah melihat Nabi lah, itu nama sahabat. Ini bukan sahabat macam kita punya sahabat tu, sahabat saya ni saya jabat, ini sahabat kampung saya kan, itu sahabat lain. Ini as-sahabah, sahabatun Nabi SAW, sahabat Nabi, title itu tinggi. Kita memang tak akan berdiri sahabat. Itu saya boleh tak usah jadi sahabat Nabi. Tak boleh lah, kita jauh lah dengan Nabi 1400 tahun dengan Nabi dah. Nak menjadi sahabat ni syarat dia adalah kena tengok Nabi. Ijtama'a Nabi SAW, mesti tengok lihat Nabi walaupun sekejap, walaupun dia masih kanak-kanak, kira juga tengok sekali je jadilah. Syarat pertama bukan syarat, bukan terus tengok betul-betul sahabat. Itu syarat pertama, ijtama'a bin Nabi SAW, mesti tengok Nabi. Yang kedua, mesti wa mu'minun bihi, kena beriman dengan Nabi. Syarat kedua. Sebab kadang ada orang yang tengok tapi tak beriman. Ada orang yang tengok Nabi tapi tak beriman. Siapa dia? Abu Jahal tengok Nabi, lama dia tengok. Abu Lahab dia tengok Nabi, lahir-lahir dia tengok Nabi, walaupun dia tahu itu bukan Nabi lagi. Dia tahu Abu Lahab bukan sahabat. Pasal dia tidak beriman dengan Nabi. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini semua adalah watak-watak antagonis jahat lah dalam zaman Nabi ni kan. Dia memang mati pun dalam keadaan kufur. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abi Mu'ayyid, ini semua adalah watak-watak antagonis. Tapi kalau tengok sirah tuan-tuan, jangan tengok pada peringkat awal Mekah saja. Dia orang yang menentang Nabi, padahal nanti lepas Madinah dia masuk Islam. Antaranya siapa tadi? Abu Sufyan yang disebutkan. Abu Sufyan ni orang yang menentang Nabi 21 tahun. Pada peringkat awal kita tengok dia menentang Nabi itu cukup dahsyat, itu gengam dengan dia kalau tengok sejarah dia. Tapi last kali dia akan masuk Islam. Allah bagi hidayah kepada Abu Sufyan. Siapa lagi? Amr bin Al-As, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal. Ini semua yang pada peringkat awal tak beriman. Lama 20 tahun tak beriman dengan Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Wahsy bin Harbin bunuh pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu semua adalah watak-watak yang terjadi di zaman Makkah. Nanti zaman Madinah baru dia orang ditransformkan oleh Allah. Maksudnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab kita katakan bahawa antara yang kita kena belajar dan tengok adalah kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ada orang yang dia tengok Nabi dan dia tak beriman. Dia untuk menjadi sahabat Nabi mesti tengok Nabi, mesti beriman dengan Nabi. Yang ketiga syaratnya ialah wa mata 'ala Islam, mati kena dalam Islam. Mati itu mesti dalam Islam. Kalau dia tak mati dalam Islam tak jadi. Dia kata ada usaha orang yang tengok Nabi, beriman pada Nabi, betul dia mati tak Islam aja. Kan ada orang murtad setelah Nabi wafat.
Setelah Nabi wafat, berapa ramai orang yang murtad yang mengikut Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ceritakan ketika dihijrah Ismail, dia naik ke Sidratul Muntaha ataupun pergi ke Baitul Maqdis hanya satu malam. Orang tak beriman pada Nabi, dia kufur. Itu adalah orang yang dia mula-mula beriman dengan Nabi, akhirnya dia mati dalam keadaan bukan Islam. So dia bukan kategori sahabat. Dan ada juga tiga syarat. Tiga syarat tadi ialah mesti melihat Nabi, mesti mati dalam keadaan Islam, mesti beriman dengan Nabi. So orang yang lihat Nabi dia tidak beriman bukan sahabat. Orang yang tengok Nabi dia mati dalam keadaan Islam bukan sahabat. Dan juga orang yang dia tidak melihat Nabi tapi beriman dengan Nabi dan juga mati dalam keadaan Islam, dia juga bukan daripada kategori sahabat walaupun hidup zaman yang sama dengan Nabi. Dia beriman dengan Nabi, mati pun dalam keadaan Islam, cuma dia tak sempat tengok Nabi. Dia tak sempat tengok Nabi. Siapa saya banyak antara yang di tempat paling popular yang orang pernah dengar dan orang buat nama anak siapa? Nama anak, nama cucu, nama cicit. Siapa dia Zat? Uwais Al-Qarni. Ini popular namanya. Dia adalah orang yang hidup zaman Nabi. Dia berasal daripada Yaman. Sahabat-sahabat kampung dia suruh pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi tapi dia tak pergi. Jadi di kampung Al-Qaran, Yaman. Tapi dia tak pergi jumpa dengan Nabi sebab dia menjaga mak dia. Dia berbakti dan berkhidmat kepada mak dia sampai Nabi wafat, dia tak jumpa. Tapi Nabi sebut nama dia dalam hadis. Nabi pernah sebut pada para sahabat. Dia kata, kamu carikan nama Uwais Al-Qarni ini, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Kalau kamu tengok dia, kamu jumpa dia, maka mintalah dia doakan untuk kamu, kerana doa dia mustajab. Uwais Al-Qarni. Siapa jumpa dia ni? Umar Al-Khattab. Zaman dia perintah, baru dapat jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Zaman Nabi, 63 tahun Nabi tak dapat jumpa. Kemudian wafat ataupun Rasulullah wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq memimpin Islam selama 2 tahun pun tak sempat jumpa Uwais Al-Qarni. Zaman Umar pemerintah 10 tahun baru dia datang. Baru dia sempat pergi jumpa di Madinah, dijumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini antara yang kita sebutkan berkaitan dengan sahabat, dan dia bukan kategori, dia bukan kategori sahabat. Baik, sebab itulah bila sebut tentang sahabat, title dia itu tinggi, makam dia, kedudukan dia tinggi. Sebab itu kita katakan bahawa bila kita tengok cerita tentang para sahabat yang 100 bab, tayang di 100,000 dengan ayat 100,000 banyak bila nak khatam. Habis 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi itu pun selesai lah. Al-Ashar al-Mubashirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Abu Bakar fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Utsman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Semua 10 orang ni Nabi sebut nama mereka ketika Nabi SAW, ketika mereka ni masih hidup. Bukan mereka ni dah meninggal pun Nabi kata, oh Bakar dah meninggal, dah wafat di syurga, Umar dah wafat di syurga. Tak, Nabi sebut ketika mana mereka masih lagi hidup di hadapan Nabi. Dan Abu Bakar dengar, Bakar awak syurga, Umar awak syurga, Utsman awak syurga. Ni yang saya nak buktikan bahawa para sahabat, dia punya tazkiyatun nufus, akhlak mazmumah dia tu, ataupun dia punya tasawuf dia tu, power. Dan power macam mana Ustaz? Kan kita sebut tadi Nabi sebut dan Nabi jamin mereka di syurga. Setelah Nabi jamin mereka, adakah mereka tak datang masjid apa? Kalau kita barangkali mungkin tak datang, nama dah ada dalam syurga. Lama kau tak nampak Haji di mana? Dia dah syurga lah sana, kau pernah datang. Kan, pasal kita ada sifat mazmum. Tapi para sahabat ketika mana dia dijamin oleh Nabi, Bilal bin Rabah, Nabi dengar tapak kakinya di syurga. Adakah Imam pada tu dia tak azan dah? Tak nak azan lah ya Rasulullah, pasal saya dah syurga tadi. Makin power dia punya ibadah. 10 orang ni pun antara orang yang tak pernah, yang mereka ni hidup zaman Nabi SAW, tapi bila mana telah dijamin oleh Nabi, makin power ibadah dia. Ambil fokus lah. Abu Bakar antara yang menginfakkan harta cukup power. Setelah Nabi jamin dia 9 hijrah berlaku perang Tabuk, Nabi suruh himpunkan harta-harta. Abu Bakar bagi habis semua harta dia. Sehingga Nabi tanya kepada Abu Bakar, apa kata dia ahli kaya Abu Bakar, kau tinggalkan apa untuk keluarga kau yang Abu Bakar? Abu Bakar kata, apa kata itulah Allah wa Rasulullah, tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Itu orang pertama yang Nabi jamin syurga. Tentu kita katakan bahawa bila dengar cerita tentang para sahabat ni, kita rasa macam ya Allah nak jadilah macam dia, tapi berat, susah. Tentu kita kata bukanlah maksudnya bila kita dengar cerita para sahabat kita dalam keadaan nak kena tiru 100%, tak. Satu sifat kita ambil daripada para sahabat ni pun cukup dah. Tadi ada 10 orang yang kita jamin syurga tadi, ambil satu sifat daripada Abu Bakar sudah, ambil satu sifat daripada Umar sudah, ambil satu sifat daripada Utsman sudah, sampai 10 orang ni 10 sifat para sahabat kita ni.
Bukan nak jadi seperti Abu Bakar, memang tak boleh lah. Pasal Abu Bakar martabat dan maqam dia tinggi. Paling tinggi umat Nabi Muhammad SAW maqam adalah Abu Bakar. Itu paling tinggi. Tak ada orang belajar. Ini dalil kalau kita tengok berkaitan dengan ketika nak dilantik menjadi khalifah pertama. Mereka kan tidak ada kata-kata daripada Nabi kata lepas wafat Abu Bakar jadi khalifah. Tak ada. Nabi tak beritahu pun siapa jadi khalifah. Tetapi ketika di Saqifah Bani Sa'idah, itu biasa pernah pergi Madinah kan? Madinah biasanya Mutaif dia akan bawa pergi Saqifah Bani Sa'idah, tempat perkampungan Bani Sa'ad ataupun tempat perkampungan Sa'ad bin Ubadah. Mereka nak melantik Sa'ad bin Ubadah ini menjadi khalifah. Tapi pada ketika itu, bila mana Nabi dah wafat, datang Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Al-Zarah datang untuk nak tengok perbincangan mereka ni, nak siapa yang layak menjadi khalifah. Akhirnya saya ringkaskan, dalam perbincangan tersebut Umar Al-Khattab dia bangun dan dia kata, kau orang semua duduk, sekarang ni aku nak bagi mujahan isyarat daripada Nabi pernah bagi. Walaupun Nabi tak kata pun Abu Bakar jadi khalifah lepas aku mati, tak ada. Tapi isyarat yang paling kuat kata Umar Al-Khattab, alastum ta'lamuna anna Rasulullah qad amara Abu Bakr an yusalli bin nas. Bukankah kamu tahu yang Rasulullah sendiri yang melantik Abu Bakar menjadi imam ketika Nabi sakit? Nabi sakit nazak tenat di 5 hari sebelum Nabi SAW wafat. 5 hari Nabi tak agak pergi masjid dah. Walaupun rumah sebelah sini Masjid Nabawi, kiblat sana, makam Nabi itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Situ Nabi sakit sepanjang bulan Rabiul Awal. Tapi 5 hari yang akhir itu Nabi tak boleh pergi dah. 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal Nabi tak boleh pergi masjid. Nabi kata panggil Abu Bakar gantikan jadi imam. Aku semayang di masjid di rumah saja. Jadi makmum kepada Abu Bakar Siddiq. Fa'iyyukum tatyibun nafsa wa yataqaddama Abu Bakr, kata Umar Al-Khattab. Siapa di kalangan kamu ni yang boleh mendahului Abu Bakar? Bila isyarat itu ditunjukkan kepada para sahabat, mereka katakan, mereka kata na'udzubillah anna taqaddama Abu Bakr, berlindung kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah daripada nak mendahului Abu Bakar. Abu Bakar martabatnya tinggi. Seluruh umat Nabi Muhammad paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Aku ni bawa Umar, Uthman, Ali, bertunang orang yang berbakti, itu banyak nak cerita. Jadi para sahabat antara yang Nabi SAW jamin mereka di syurga. Allah pun iktiraf mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka juga redha pada Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah iktiraf mereka adalah khairu umat yang paling terbaik. Itu para sahabat. Dan hadis yang kita nak bincang ni, sahabat ni adalah berasal daripada Madinah, ataupun ini orang yang dipanggil sebagai pendeta kaum Yahudi. Nama dia adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni adalah daripada keturunan Bani Qaynuqa. Dia di Madinah sebelum Nabi berhijrah. Dia bukan hanya ada Aus dan Khazraj saja. Dia Aus dan Khazraj itulah nama dia Ansar. Aus, Khazraj digabungkan, maka Allah gelarkan mereka ini Ansar. Ini dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah kata was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang awal masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin. Muhajirin ialah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar ialah Aus dan Khazraj tadi, yang mereka duduk di Madinah untuk membantu orang yang berhijrah. Tapi di kalangan Bani Israel, Yahudi di kalangan Bani Israel pun duduk di Madinah juga. Yasrib nama dia duduk kan. Di Aus dan Khazraj, di Ansar. Tapi Bani Qaynuqa, dia ada 4 daripada kalangan Yahudi Bani Israel. Dia ada 4 keturunan kat situ dulu. Bani Qaynuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Khaybar. Jadi mereka ni keempat kumpulan ni tahun 7 Hijrah habis keluar semua. Tetapi mereka ni semua ialah orang-orang yang dalam keadaan mengetahui adanya Nabi akhir zaman yang akan muncul. Sebab dalam kitab mereka sebutlah, kitab mana sana, Taurat dan Injil. Mereka kan beriman kepada Nabi Isa. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Dan Nabi Isa pun bagi tahu kepada Bani Israel, min ba'di ismuhu Ahmad, akan ada Nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Di dalam surah As-Saff ketika mana Nabi Isa bagi tahu kepada Bani Israel, maka nanti akan datang Nabi setelah aku yang namanya adalah Ahmad. Ahmad ni Nabi kita lah, Muhammad. Tuan Nabi kita ni nama banyak. Dia bukan hanya ada nama Muhammad. Muhammad Allah sebut 4 kali dalam Quran, Ahmad sekali dalam Quran. Tadilah dia As-Saff. Tapi nama Nabi banyak lagi. Banyak. Nabi ada nama Mahmud, Nabi ada nama Taha, Yasin, Muddathir, Muzammil. Ini semua nama Nabi.
Ada 300 lebih nama Nabi SAW, gelaran yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan keseluruhan Bani Israel tadi itu, Yahudi Bani Israel, mereka memang tahu Nabi akhir zaman itu ada. Cuma mereka ini tidak mahu Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Pasal apa? Jawapannya kerana Nabi Muhammad bukan daripada keturunan Bani Israel. Itu je punca dia. Padahal mereka tahu. Tadi awal mukadimah disebutkan surah Al-Baqarah ayat 146, Allah kata allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang Allah berikan kitab kepada mereka, Taurat dan Injil, mereka kenal Nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. So maknanya mereka tahu Nabi, tahu. Mereka tengok Nabi itu mereka tahu betul Nabi. Tapi mereka ni ego, akhirnya Allah kata dalam ayat tadi, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ada sebahagian daripada mereka ini berusaha untuk sembunyikan kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil. Siapa yang sembunyikan? Pendeta mereka lah. Pendeta mereka tak banyak pun, sebahagian saja. Jadi pendeta mereka ni memang tahu tu adalah Nabi akhir zaman. Mereka pandang yang ada dalam Taurat dan Injil, mereka buat sifat yang lain. Muhammad itu tengok kita padam, padahal memang ada dalam Taurat Injil. Mereka memang tahu tu Nabi akhir zaman, yakin. Tapi mereka ikut, kenapa? Sebab Nabi Muhammad itu bukan daripada Bani Israel, dia Bani Ismail, anak cucu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka tak faham. Tetapi bukan semua. Ada sebahagian daripada pendeta-pendeta mereka yang memang tengok Nabi SAW sendiri, dan mereka tahu itu adalah Nabi akhir zaman, dan mereka beriman kepada Nabi SAW. Antaranya saya Ustaz ni perawi hadis yang kita sedang bincang ni, antaranya Abdullah bin Salam. So Abdullah bin Salam ini adalah satu orang pendeta Yahudi daripada kalangan Bani Qainuqa, Bani Israel dari Bani Qainuqa. Dia memang tengok Nabi. Dia ni, hadis ni cerita berkaitan dengan ketika Nabi sampai ke Madinah. Ketika Nabi sampai ke Madinah, dia tengok Nabi. Dan pada waktu itu Abdullah bin Salam ni dia memang dah jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, cuma dia belum beriman saja. Padahal ketika Nabi nak berhijrah, kan Nabi hantar dulu rombongan Umar bin Khattab pergi dulu, rombongan Utsman pergi dulu, ramai yang pergi dulu. Nabi tak pergi lagi sebab Nabi tunggu isyarat daripada Allah dan Nabi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum Nabi sampai ke Madinah, sahabat-sahabat semua dah ada dekat Madinah ni. Mus'ab bin Umair, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Abu Salamah, semua ada dekat Madinah. Cuma Abdullah bin Salam ni yang pendeta Yahudi, dia belum Islam lagi. Tapi dia tahu, dah dengar Nabi akhir zaman ada di Mekah namanya Muhammad. So setiap kali dia jumpa dengan para sahabat di Madinah, dia akan tanya, Nabi, dia bukan yang kata Muhammad mengaku Nabi tu, macam mana sifat dia? Dia akan tanya sampai dia rasa bahawa yang mereka sifatkan itu memang betul-betul ada dalam Taurat dan Injil. Dia memang rasa dah itu memang Nabi akhir zaman. Sebab mereka tak tengok Nabi lagi, tak nampak muka lagi. Tapi pada ketika mana dia tanya para sahabat, Muhammad macam mana sifat? Yang kau kata dia Nabi itu macam mana? Dia katalah sahabat Muhammad ni begini, Rasulullah ni begini. Dia rasa dah something bahawa yang itu adalah memang Nabi akhir zaman. Sampai pada masa yang ketika Nabi nak sampai ke Madinah, Nabi ni memang bergerak dengan Abu Bakar kan kita tahu sejarah kan, Nabi hijrah Rasul, Nabi bergerak dengan Abu Bakar. Tapi Nabi tak masuk terus Madinah. Nabi duduk dulu di Kuba 4 hari. Nabi duduk di Kuba 4 hari. Nabi tunggu para sahabat lain yang ramai lagi datang. Ada Suhaib Ar-Rumi, Asma binti Abu Bakar, semua datang pada 4 hari. Dalam masa 4 hari itu ramai lagi para sahabat yang datang. Nabi himpulkan mereka di Kuba. Jadi ketika mana Nabi nak bergerak ke Madinah tu, barulah Nabi bawa keseluruhan rombongan itu tadi pergi ke Madinah. Dan di Madinah, setiap hari mereka akan naik pokok taman lah untuk lihat kelibat Nabi. So mereka memang dengar Nabi akan berhijrah, cuma tak tahu bila. Dan waktu itu tak ada handphone, nak bagi tahu kat mana, tak tahu. Hari-hari mereka akan naik dan tengok daripada jarak jauh. Kan padang pasir tu boleh tengok jauh. Dia tengok ke atas tak ada kelibat, mereka turun besok naik balik. Tengok balik, tak ada, turun besok naik balik. Hari-hari tu sampailah pada hari yang Nabi nak datang. Nabi nak sampai tu, mereka naik, mereka tengok Nabi SAW dan juga ada beberapa rombongan, nampak dah kelibat tu daripada jauh. Mereka pun turun, mereka kata ni, ada hadis ni, lamma qadiman Nabi SAW al-Madinah. Kata Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam tak ada kat situ, dia sedang buat hijrah. Kemudian dia kata ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, injafa'an nasu qabilahu, ketika itu manusia sedang turun dan nak melihat wajah Nabi, nak sambut Nabi nak. Dan pada ketika itulah waqila, mereka laungkan qad qadima Rasulullah,
qad qadima Rasulullah fi Madinah. Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Mereka keluar-keluarkan di Madinah. Tuan, kita semua nak tengok macam mana situasi dan suasana di dunia semua. Dalam Anas bin Malik sebutkan dalam hadis dia ketika Rasulullah datang, bumi Madinah itu, nama dia bukan Madinah lagi, nama dia Yasrib. Tapi ketika Nabi datang, Madinah itu dia menjadi Munawwarah, atau nama Al-Munawwarah. Macam mana tu? Bercahaya. Nabi datang ke Madinah itu bercahaya. Sehingga nak wafat Rasulullah, Anas bin Malik kata Madinah dia menjadi gelap ni. Semula 10 tahun dia menjadi Munawwarah, menjadi cerah berseri-seri ketika datangnya Nabi SAW. So bila mana dengar seruan qad qadima Rasulullah, Abdullah bin Salam yang sedang buat kerja tadi itu, dia tinggalkan kerja dia. Dia lari ke tempat orang yang tengah ramai ni. Fajitu finnas, kata Abdullah bin Salam, aku pun datang nak pergi ke celah-celah manusia yang ramai. Nabi datang, takkan Nabi tu buat sesuatu ya. Confirm orang semua tengah tengok, orang semua tengah datang, orang semua nak tengok wajah Nabi. Pada waktu itulah dia dengar seruan-seruan ataupun dengar zikir-zikir yang kita sebutkan bahawa dia bertasbih. Mereka semua bertasbih kepada Allah, mereka bertahmid, puji kepada Allah. Dan yang paling popular yang kita biasa dengar lantunan syair Tala'al Badru Alaina, Tala'al Badru Alaina. Dia orang laungkan waktu ni, telah sampai kepada kami bulan purnama. Min saniyatil wada. Mereka sangat gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Ketika mana telah ramai-ramai telah berhimpun tu, ketika itu kata Allah bin Salam, fajitu finnas, ramai dia nak tengok Nabi. Nabi datang dengan Abu Bakar, dengan sahabat-sahabat semua, dengan unta Nabi. Kata Allah bin Salam, aku pun masuk dalam celah-celah, dalam ramai-ramai tu, aku celah-celah tu aku masuk, yang surah, supaya aku boleh tengok dia. Aku ni dah tahu dah dia dengan Nabi akhir zaman, daripada maklumat daripada sahabat-sahabat Nabi. Tapi Abdullah bin Salam kata dia belum Islam lagi waktu ni. Dia belum Islam. Tapi ketika mana dia dah dengar dah sahabat-sahabat Nabi sebut sifat Nabi begini-begini, dia rasa Nabi ni akhir zaman ni. Jadi bila mana Nabi dah datang, dia pun datang ke celah-celah manusia tu. Dia buka dan selak dan tengok wajah Nabi. Falamma tabayyantu wajhahu, bila tengok muka dia, kata Abdullah bin Salam, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku tahu muka dia, ataupun aku tahu dia bukan orang yang begitu. Tengok muka saja, belum cakap ni. Ni Nabi tak cakap ni, Nabi ada kata-kata dia. Setelah sampai masuk je Nabi ada kata-kata. Bila dia tengok saja wajah Nabi tu, setelah dia celah-celah tu, dia nak tengok wajah Nabi, semua orang ramai, maka dia pun selak, dia pun belum Islam. Dia tengok je wajah Nabi, dia kata, aku tahu Muhammad ni bukan orang begitu. Tengok saja. Ada orang yang dia masuk Islam dengan sebab melihat dan mendengar dakwah Nabi. Ada orang macam tu. Ada orang dia masuk Islam dengan sebab Nabi sampaikan ayat Quran, masuk Islam. Ada orang dengan sebab Nabi dia masuk Islam dengan sebab tengok akhlak Nabi, punya baik. Antaranya banyak Arab-Arab Badui yang buat jahat pada Nabi, Nabi tak balas, langsung dia masuk Islam. Antaranya adalah Utsman bin Talhah, kunci Kaabah yang pegang, dia pegang Bani Syaibah ni, dia tukang pegang kunci Kaabah tu, Bani Syaibah pegang, yang pegang tu nama dia Utsman bin Talhah. Tak masuk Islam lagi ketika Nabi masuk ke Mekah, Fathu Mekah. Tapi ketika Nabi buka pintu Kaabah, Nabi keluarkan berhala-berhala yang ada. Nabi kata sampai kiamat kunci ini akan dipegang oleh Bani Syaibah. Masuk Islam, masuk Bani Syaibah. Akhlak. Dan ada orang yang masuk Islam dengan sebab tengok wajah Nabi je. Siapa Ustaz? Bukan Allah Ustaz nak cerita lain. Siapa dia Ustaz? Dia adalah satu orang yang menjadi penyair Rasulullah setelah dia masuk Islam. Namanya Hasan bin Sabit. Ni hadis lain, tapi hadis ni bijak. Nak cerita tadi bahawa ada orang yang masuk Islam bukan sekadar dengar dakwah Nabi, tapi ada orang yang masuk Islam dengan sebab tengok je Nabi. Hasan bin Sabit namanya. Dia tak masuk Islam lagi waktu ketika mana dia nak menjadi penyair Rasulullah. Orang-orang kafir pada ketika itu yang cerita lain nak sebutkan ketika mana mereka ini nak buat satu kutukan kepada Muhammad. Dulu orang nak buat kutukan, mereka akan pergi pada penyair, mereka akan minta penyair ini buat satu syair untuk hina dan kutuk orang tu. Kemudian benda syair itu akan didendangkan di pasar-pasar ni dulu. Ataupun kalau ada orang yang suka kepada seseorang, dia minta penyair itu buat satu syair untuk keji manusia itu, dan dia akan dibacakan di pasar-pasar dan dikenali orang penyair itu. Jadi penyair zaman itu adalah namanya Hasan bin Sabit. Jadi orang kafir pada waktu itu dia minta Hasan bin Sabit buat satu syair untuk hina Muhammad.
Maka Hasan bin Sabit kata, dia kata, aku ni boleh buat, tak ada masalah, tapi aku kena tengok dulu Muhammad supaya aku boleh cari dia punya kecacatan, keaiban. Orang pun temukan dia dengan Muhammad. Tengok Hasan bin Sabit yang belum Islam waktu itu keluar untuk nak buat satu syair menghina Muhammad. Dia tengok daripada atas sampai ke bawah, atas sampai bawah, tak jumpa langsung satu keaiban daripada Rasulullah. Akhirnya syair yang dia nak hina Muhammad berubah menjadi syair kepada pujian kepada Rasulullah. Maksud Islam ni, Nabi angkat dia menjadi penyair Rasulullah. Dan syair yang pertama yang didendangkan ataupun dibuat oleh Rasulullah ialah syair wa ahsanu minka lam taraqqat 'ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa' خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Ini tetap boleh sejenis tulis syair Hasan bin Sabit. Itu syair pertama yang dipuji Rasulullah. Wa ahsanu minka lam taraqqat 'ainin. Tak pernah mana-mana mata melihat wajah yang sebaik ini, manusia sebaik ini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Tak ada mana-mana wanita yang melahirkan orang yang secantik ini. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Seolah-olahnya engkau nak cipta, seolah-olahnya engkau tidak langsung tidak ada keaiban. Engkau diciptakan oleh Allah, tak ada langsung keaiban. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah engkau yang adjust diri kau sebagai bahasa kita. Seolah engkau yang nak diri kau macam tu, mata nak macam ni, mulut nak macam ni, badan nak macam ni. Kita kalau boleh adjust diri kita, adjust habis dah. Paling nak kita adjust turun lah, tu bagi nak sampai. Tapi tak boleh, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita memang tak boleh bawa muka pun macam ni Allah bagi. Tapi Rasulullah dalam keadaan ketika mana dia ini dan diciptakan oleh Allah, itu pun boleh didakwah. Dan akhirnya Hasan bin Sabit masuk Islam dengan sebab tengok sahaja wajah Nabi. Satu hari Jabir bin Abdullah ni dia datang rumah Rasulullah. Dan hadis lain nak cerita tentang ni, hadis tentang wajah Nabi ni. Bila dia datang jumpa Nabi, waktu tu bulan mengambang. Dia tengok Nabi pakai baju warna merah. Entah ni, merah ni juga antara salah satu baju warna Nabi. Tapi ada baju merah, ada baju hijau, putih, hitam. Tapi Nabi kerap pakai putih. Tapi waktu tu Nabi pakai warna merah. Kata Jabir bin Abdullah, aku tengok wajah Rasulullah. Kemudian aku tengok bulan mengambang. Tengok bulan, tengok wajah Rasulullah. Tengok wajah Rasulullah, tengok bulan. Berkali-kali. Dan dia kata, wallahi yang tak pernah tengok wajah yang secantik ini. Lebih cantik daripada bulan. Subhanallah. Itu kata ada orang yang tertarik dengan wajah Nabi. Saya rasa kita pun mengimpikan macam mana lah wajah Rasulullah. Nak tengok wajah Rasulullah. Jadi kena buatlah sesuatu amalan yang boleh kita duduk dengan Nabi dalam syurga. Baik, balik pada hadis. Jadi Abdullah bin Salam tadi ketika mana fajitu finnas, ketika mana aku masuk ke manusia ni untuk nak tengok Rasulullah walaupun dia belum beriman, dan aku dapati muka dia tu, tengok wajah dia tu, laisa bil wajhi kadzab, dia bukan orang yang begitu. Waktu tu dah tersentuh hati dia, tapi dia tak masuk Islam. Dan pada waktu itulah kata Abdullah bin Salam, qala ayyuhan nas. Ini seruan Nabi yang pertama Nabi sampai saja Madinah. Ini dakwah Nabi yang pertama. Ini kata-kata Nabi yang pertama. Ketika itu Abdullah bin Salam kata, bila aku dah tengok muka dia, kemudian aku dengar pula kata-kata dia, lagi cari hati aku, dan aku bertambah yakin dia memang adalah Nabi akhir zaman. Dan Nabi sampaikan, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, wa aqimu ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Bila dia dengar hadis, bila dia dengar kata-kata Nabi, dia pertama yakin dia adalah Nabi akhir zaman. Tapi dengan Abdullah bin Salam ni, kalau tengok dia punya riwayat hidup, dia tak masuk Islam waktu ni. Tengah ramai itu dia tak masuk Islam, Rasulullah SAW tak. Dia selepas daripada itu, dia jumpa dengan Nabi. Dalam riwayat yang lain, dia jumpa dengan Nabi ini pesona. Dia jumpa dengan Nabi pasal dia ni pandai. Dia ni adalah pendeta kan. Dia ni adalah orang yang pakar dalam Taurat dan Injil. Gelarkan dia ahli kitab nama dia. Jadi dia jumpa dengan Nabi sendiri. Dia tanya dengan Nabi 3 soalan. Selepas 3 soalan itu dijawab oleh Nabi, baru dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. 3 soalan tu pesan. Nanti dia kata sini cukup, dia tak banyak yang dia cerita. Tapi hadis tak boleh. Tapi nak sebutkan baru hadis ni dibacakan waktu tu Abdullah bin Salam belum Islam lagi.
Apa yang Nabi sampaikan yang membuatkan Abdullah bin Salam ini cair hati dia? Nabi kata, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Nabi kata, sebarkan salam, bagi salam pada orang. Ini antara sunnah yang tak lama kita tak tahu. Salam ini kita kami buat, tapi kita buat kepada orang yang arif, kita buat ada yang kenal. Nabi kata, kamu nak bagi salam, bagilah salam kepada yang arif walam yang arif. Bagi salam kepada orang yang kenal dan juga orang yang tak kenal. Bagi salam. Tapi salam ni kadang-kadang dimusib, betul tak? Bukan salam syekh, bukan musafahah. Salam, assalamualaikum. Ini yang ramai orang tak tahu. Jarang. Dalam lift pun tak ada orang bagi salam. Tunduk semua pada handphone masing-masing. Berselisih pun tak nampak. Kan? Lalu saja tak perlu bagi salam. Ini sunnah yang dah lama kita tinggal. Padahal Nabi kata orang yang bagi salam dia boleh masuk syurga, kata. Nabi kata la tu'minu la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kata. Takkan masuk kamu dalam syurga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, takkan beriman kamu sehingga kamu berkasih sayang. Kata Nabi, awalan adullukum, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang boleh menyebabkan kamu masuk boleh menyebabkan kamu berkasih sayang. Nabi kata, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di kalangan kamu. Kamu akan berkasih sayang. Kita banyak mengandung kadang-kadang itu sebab itulah kita tak ada mengeratkan hubungan dengan sesama kita. Ini adalah hablum minan nas ni. So hari ini kita jumpa dengan sama-sama, kenal ke tak kenal, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sebenarnya assalamualaikum itu adalah doa. Bahasa paling mudah kalau kita terjemah satu ayat satu kata itu kan memang kurang faham. Tapi bahasa paling mudah, assalamualaikum, semoga kau selamat hari ini. Orang lagi, assalamualaikum, semoga kau selamat hari ini. Kalau 10 orang bagi salam pada kita, doa pada kita, tak salah satu orang daripada mereka itu mustajab doa itu, kita selamat. Kita pula bukan bagi salam saja, orang tu salam pada kita, waalaikumsalam, semoga kau juga selamat hari ini. Itu sebab kelebihan itu yang menyebabkan kita tertinggal banyak, sebab kita pandang remeh dengan amalan tersebut. Itu afsyus salam. Jadi apa yang salam kata Nabi sampaikan mula-mula itu adalah untuk sebarkan salam. Tujuannya apa? Untuk mengeratkan hubungan. Sebab mereka ni baru berhijrah. Aus dan Khazraj waktu ni baru berdamai. Ribuan tahun mereka ni berperang. Aus dan Khazraj kan belum Madinah. Aus Khazraj berperang ribuan tahun. Islam masuk dalam Madinah, mereka jadi saudara. Uzkurullah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala beri pada kamu, yang mana pada ketika itu kamu adaan fa'alafa baina qulubikum, kamu musuh, kemudian kami lembutkan hati kamu, kemudian kamu dijadikan sebagai saudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni Ansar Khazraj bergaduh, Islam masuk dalam hati-hati mereka, terus mereka berdamai menjadi Ansar. Nabi kata, Ansar aku tak mau, Khazraj pun aku tak mau, gabungkan mereka semua jadi Ansar. Jadi mereka ni adalah orang yang mendapat Islam. Sama juga dengan Muhajirin, orang yang baru berhijrah ke Madinah. Macam mana tiba-tiba mereka nak mengeratkan hubungan? Nabi kata, afsyus salam, akan aku kasih sayang sama mereka. Kemudian yang kedua dia kata Nabi, wa'atimul ta'am, beri-berilah makan. Ini pun satu amalan yang dah lama kita tinggalkan. Dulu masa kita camping dulu, kita banyaklah kita bagi makan. Kita tak kerja, masak makan, bagi makan, dia bagi kita makan. Tukar-tukar makanan, terus sekarang kurang sekali. Dia sebenarnya bagi makan ni tak semestinya kita kena masak atau bagi orang datang rumah, tak perlu. Belanja makan pun okey dah. Ya, sekarang ni tak boleh nak makan, mungkin susah makan kat luar. Order saja bagi hantar makan kat rumah dia. Macam-macam kita ada rider. Buat kita try buat sebulan sekali. Dah banyak kali buat try buat 2 minggu sekali. Kita cuba buat. Kita akan tengok satu perubahan yang besar daripada hidup kita. Memberi-beri makan. Saya ada satu orang kenal Datuk seorang. Memang satu orang tu. Dia tak tahu lah, memang kaya-kaya lah, tapi nak sebutkan dia punya pemurah ni. Kita duduk mana pun dia akan calling, dia akan telefon, dia kata Ustaz kami nak hantar makan di rumah dia. Macam-macam makan. Setiap bulan, 2 bulan sekali dia try buat. Dan dia akan dapati benda tu berubah hidup dia. Sebab tu juga adalah sedekah, benda tu berat kan. Benda tu berat nak buat, tapi bila dia ringan, beri makanan. Bukannya beri makanan, orang makan. Nabi kata wa'atimul ta'am, berilah makan, kamu akan berkasih sayang. Tak ada orang yang kata marah ketika mana dia sedang bagi makan, belanja makan, tak ada orang marah. Kalau kita belanja orang makan, pernah tak kita belanja makan orang marah kita? Tak ada. Mesti orang suka, kadang-kadang kita duduk senyum, terima kasih ya, besok belanja lagi kita, itu kita. Padahal kena doakan lah, orang belanja makan, orang bagi makan, doakan. Allahumma at'im man at'amani, ya Allah berilah makan kepada orang yang beri aku makan. Wasqi man saqani, berilah minum kepada orang yang beri aku minum. Itu doa orang yang belanja kita makan. Dia jaga kita makan kan? Jaga kita makan, kita makan kan?
Doakan untuk orang yang bagi makan tu, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri aku makan, berilah minum kepada orang yang beri aku minum. Kita pergi ke kenduri pun, itulah doa. Dan selain daripada barakallahu lakum wa barakatuh, itu Mahizid kan, itu doa. Itu doa anak, itu doa kahwin, tapi doa beri makan itu bahasa Melayu pun tak. Yang ketiga, wasilah arham, sambungkan silaturahim. Ni silaturahim ni lagilah Nabi suruh sambungkan. Kenapa? Sebab rahim-rahim ni berkaitan dengan keluarga kita, yang berkaitan dengan rahim mak kita. Siapa rahim ni? Mak, ayah, adik-adik, saudara mara, sepupu, semua rahim. So jangan putuskan hubungan dengan mereka. Kalau putus, lain jannah qati'ur rahim, tak akan masuk dalam syurga orang yang putuskan silaturahim. 3. Dan yang terakhir, yang keempat, wassallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah malam ketika manusia sedang tidur. Itu apa pasal 3 yang awal tu adalah hubungan dengan manusia, yang keempat ni baru hubungan dengan Allah. Solat malam ketika manusia sedang tidur, maknanya kamu bangun qiyamul lail walaupun 3-4 pagi, sebelum subuh kamu sempat 4 rakaat, itu okey dah. Bukan 2 rakaat setelah masuk azan. Azan pukul 6 contohnya kan, sebelum pukul 6 tu disempat 4 rakaat untuk qiyamul lail, tahajud ke, hajat ke, taubat ke, witir ke, itu pula. Tapi sebelum subuh, sebelum azan subuh, dia sempat buat 2. Itu juga dipanggil sebagai wassallu bil lail, solat malam. Dan kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Subhanallah. Maksudnya apa? 4 amalan ini saja yang kita buat, kita boleh masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Apa dia 4 tu? Pertama, beri salam. Ini benda mudah kan? Tak perlu keluar modal apa pun. Yang tu je beri makan sikit kan? Yang itu adalah bagi salam, berilah makan. Itu pun tak banyak, sikit pun tak apa. Walaupun bidsyik tambah separuh daripada taman. Dan yang ketiganya ialah sambung silaturahim. Yang keempat adalah solat malam ketika manusia sedang tidur. Garanti kata tadi, kau masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT yang diriwayatkan hadis ini, dia terasa bahawa inilah benar-benar Nabi akhir zaman. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, dia tak jumpa Nabi waktu itu, dia jumpa Nabi setelah Nabi dah masuk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk sana beberapa bulan. Dia datang jumpa dengan Nabi, maka dia tanya 3 soalan kepada Nabi. Ya Rasul, dia kata, wahai Muhammad, disebut wahai Muhammad lagi Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak tanya kepada kau 3 soalan. 3 soalan begini, kau boleh jawab? Boleh. Dan akhirnya dia dapat jawab. Bila dia dapat jawab, Nabi kata, Abdullah bin Salam kata, wahai Rasulullah. Kalau dia panggil Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, kau akan dapati orang-orang Bani Israel daripada kalangan Yahudi, dia akan menipu. Menipu macam mana? Sekarang ni aku akan keluar, aku akan tanya kepada orang Yahudi, apa pandangan kau terhadap, ataupun kau keluar ya Rasulullah, kau tanya orang Yahudi, apa pandangan kau tentang Abdullah bin Salam. Mereka akan puji sebab mereka tahu akulah pendeta mereka, akulah orang yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Tapi ya Rasulullah, kau tengoklah ketika mana aku katakan kepada mereka Abdullah bin Salam telah masuk Islam, mereka akan kutuk dan hina. Dan Nabi keluar, Nabi buat. Nabi keluar, Nabi Sallam kat dalam rumah Nabi, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pun keluar, dia kata, wahai orang Yahudi, dia kata Bani Israel, dia kata, apa pandangan kau tentang Abdullah bin Salam? Oh, Abdullah bin Salam bagus, dia ni kami punya imam, kami punya pendeta, dia pakar, dia bagus. Apa pandangan kau kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mustahil, kata Bani Israel, Yahudi, dia takkan masuk Islam. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar, dia kata, wallahi, inilah sebenarnya Nabi akhir zaman. Dia kata kepada Nabi Yahudi, pada Israel, dia kata, berimanlah dengan orang ini, iaitu Muhammad, dia adalah Nabi akhir zaman, dan aku telah beriman dengan dia. Terus dia kutuk Allah bin Salam. Allah bin Salam ni semua bukan tak betul. Tadi kami tipu ya Allah bin Salam ni semua tak betul, jahat Allah bin Salam. Orang Yahudi. Kalau ada orang yang jadi begini, sebiji kita Yahudi. Depan orang baik, tiba-tiba dapat tengok ada orang yang macam tu, maka dia adalah orang yang mengikut perangai orang Yahudi, yang mula-mula dia puji, setelah mana dia berlainan fiqahnya, berlainan pegangan dan pendapatnya, turun dihina, sebiji macam orang Yahudi. Jadi ini antara hadis yang kita boleh sampaikan supaya dalam keadaan kita boleh dapat sedikit idea untuk kita beramal dalam kehidupan kita dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, dan juga kisah para sahabat untuk apply ke dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita lah antara orang yang benar-benar beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah sekadar itu dulu saya kita minta maaf kerana masih yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah Rahman ya Rahim, kami datang mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Selamatkan kami dengan mati yang baik.
Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Pilihkan kematian kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.